Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang saya hormati, Timbalan Pengarah dan juga seluruh warga Kolej Profesional Mara Indra Mahkota. Izinkan saya untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Atira Adiana binti Zulmizam. Saya adalah pelajar semester 3 daripada kos Diploma in English Communication. Bagi pencalonan Majlis Perwakilan Pelajar pada sesi 2021-2022, saya telah menyediakan 2 manifesto yang saya bercadang untuk laksanakan. Yang pertama adalah saya ingin menyediakan program Career Talk sebagai persediaan untuk pelajar sebelum menghadiri temuduga bagi beasiswa ataupun pekerjaan. Yang seterusnya, saya bercadang untuk menyediakan e-certificate bagi pemenang setiap pertandingan yang diadakan oleh pihak kolej. Sekian daripada saya, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Nurul Atira Adiana. Seterusnya boleh mempersilakan calon Amir Muhaimin bin Abdul Malik. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para pentadbir, barisan pensyarah dan juga pelajar KPIM. Saya Amir Muhaimin bin Abdul Malik daripada jurusan Diploma in Accounting semester 3. Hari ini saya akan memperjuangkan 2 manifesto saja, iaitu yang pertama, menaik taraf sistem pembayaran di kolej, iaitu dengan mewujudkan sistem pembayaran elektronik di kafe dan juga koperasi. Yang kedua adalah memberbagikan aktiviti insaniah secara dalam talian dan 2 talian kepada seluruh warga KPIM. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada calon Amir Muhaimin. Seterusnya dipersilakan calon Muhammad Aiman Faiz bin Mazlan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pentadbir dan juga pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Baiklah, saya hari ini akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu saya Muhammad Aiman Faiz bin Mazlan daripada program Diploma in Computer Networking daripada semester 3. Hari ini saya akan membentangkan 2 manifesto saya, iaitu manifesto pertama saya ialah saya akan memperjuangkan satu platform untuk menyediakan pre-love book. Yang kedua, manifesto kedua saya ialah saya akan mengadakan IM's Got Talent. Baik, terima kasih kepada calon Aiman Faiz. Seterusnya dipersilakan calon Atirah binti Abu Bakar. Hai voters, ini calon bukan sebarang calon, ini calon dari Sabah bah. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum semua. Saya Atirah binti Abu Bakar, ATIRAH, daripada Diploma in English Communication. Bersama saya bukan saja 1, bukan saja 2, tapi 3 manifesto. Yang pertama, Be Among Us, titik bertindih, enroll to KPM. Manifesto kedua, Guess Your Leaders. Dan yang ketiga dan menjadi kegemaran majoriti pelajar siswi, iaitu Siswi Night. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon Atirah binti Abu Bakar. Seterusnya dipersilakan calon ketujuh pada malam ini, iaitu calon Siti Aisyah Camelia binti Azman Effendi. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Camelia binti Azman Effendi daripada Diploma in English Communication semester 3. Sebagai salah satu calon Majlis Perwakilan Pelajar, saya tampil bertanding dengan 2 manifesto, iaitu pertama, mewujudkan suatu tabung kebajikan untuk warga KPMIM, dan yang kedua, program Fix Fatihah juga untuk warga KPMIM. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada calon Siti Aisyah. Seterusnya dipersilakan calon Sarah Julia Aisyah binti Abdullah Ayub. Terima kasih kepada saudara moderator.
Hai, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pentadbir, pensyarah dan semua warga KPM Drama Kota. Nama diberi Sarah Jula Aisyah binti Abdullah Ayub. Saya ulang, Sarah Jula Aisyah binti Abdullah Ayub. Pelajar semester 2 Diploma in Accountancy. Manifesto yang saya akan bawa pada hari ini ialah yang pertama, Period of Book Sales. Yang kedua, Ohma Mandarin. Saya telah ulaskan kedua manifesto saya ini dengan lebih lanjut di dalam video saya. Jika anda semua masih belum melihat, kamu semua dialu-alukan untuk hadir ke Instagram KPMIM. Okay. Jika anda rasa dua manifesto ini patut diperjuangkan, anda dialu-alukan untuk mengundi saya pada hari pilihan raya nanti. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Sarah Julia. Seterusnya, dipersilakan calon Muhammad Hakim bin Badrul Syam. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para pentadbir, barisan pensyarah serta warga KPMIM yang saya kasih sekalian. Nama diberi Muhammad Hakim bin Badrul Syam dari program Diploma in English Communication semester 3. Bagi pencalonan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2021 dan 2022, saya memperjuangkan dua manifesto, iaitu manifesto yang pertama ialah saya ingin mengadakan pengenalan terhadap modern United Nations kepada para pelajar, dan yang kedua ialah untuk memupuk kesedaran kesihatan mental yang lebih efektif di kolej kita sendiri. Oleh itu, sekiranya anda mahu merealisasikan kedua-dua manifesto ini, anda digalakkan untuk mengundi saya pada hari pengundian nanti. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Muhammad Hakim. Seterusnya, calon terakhir kita pada malam ini dipersilakan calon Nurul Umairah binti Nur Hamdi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para pentadbir Kolej Profesional Mara Indra Mahkota, mantan MPP dan juga sekalian pelajar Kolej Profesional Mara Indra Mahkota. Baiklah, hadirnya saya di sini untuk membentangkan dua manifesto saya, iaitu saya ingin mewujudkan Shopee KPMIM iaitu tertumpu kepada Center of Unwanted Belongings oleh para pelajar, dan juga manifesto saya yang kedua ialah saya ingin mewujudkan Career Preparation Workshop bagi pelajar tahun akhir. Dan jika rasa saya ialah seorang yang layak untuk merealisasikan manifesto ini, undilah saya kerana fortune favours the bold. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, Alhamdulillah. Kita telah selesai dengan sesi pengenalan bersama para calon MPP sesi 2021-2020 untuk malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, insyaAllah kita akan teruskan majlis malam ini dengan sesi Q&A bersama calon. Diingatkan kepada semua calon, calon diberikan masa dalam 5 minit untuk menjawab setiap persoalan, dan di akhir sesi soalan Q&A akan diadakan sesi soalan umum di mana mana-mana calon boleh membuka mic dan menjawab soalan tersebut. Dan juga akan ada sesi pertanyaan daripada para penonton, terdiri daripada pensyarah maupun para pelajar yang ingin menanyakan mana-mana soalan, boleh buka mic dan tanyakan kepada para calon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan sesi soal jawab bersama calon MPP sesi 2021-2022 bersama calon kita yang pertama, Dina Syahira binti Zulkifli. Di sini terdapat dua persoalan. Yang pertama, can you explain more about your second manifesto, like how do we choose the date and other things? And the second one, I want to ask regarding the unwin night. First, what if the students from other course mates stick to their own group?
What can we do to prevent this from happening? Because as you stated in your video, the reason to have an anime night is to get to make friends with other course mates. And the second one, what is the duration time? Are there any specific time for this? InsyaAllah, calon boleh menjawab persoalan. Persilakan. Pertama sekali, saya minta maaf tadi saya punya connection hilang sekejap, jadi saya tak sempat nak dengar soalan tadi. Boleh saudara moderator ulang lagi sekali? Okey, baik. Pertanyaan kepada semua calon. Untuk setiap sesi Q&A, calon akan diberi masa selama 1 minit untuk memikirkan jawapan dan boleh menjawab selepas tamat tempoh masa 1 minit. Moderator akan mengumumkan setelah tamat masa 1 minit. Okey, saya akan ulang semula soalan. Yang pertama, can you explain more about your second manifesto? Like how do we choose the date and other things? Boleh saya jawab? Okey, boleh, silakan. Terima kasih atas soalan yang ditanya. Calon boleh unmutekan mikrofon untuk menjawab. Calon Sarah Julia, maaf. Calon Idina Syahira, boleh unmute mikrofon. Okey, saya dapat masalah internet daripada calon Idina Syahira. Majlis akan teruskan dengan sesi Q&A bersama calon yang kedua, iaitu calon Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Isa. Persoalannya ialah, kebanyakan pelajar KPM-IM telah mempunyai perniagaan sampingan dengan sambutan yang menggalakkan di platform seperti Instagram dan juga grup WhatsApp serta Telegram. Persoalannya, apakah jaminan anda terhadap kelangsungan perniagaan kami? Adakah hanya tertumpu dalam kalangan warga KPM-IM sahaja atau mampu untuk menembusi pasaran luar? Dan sekiranya berlaku persaingan penjualan produk yang sama, bagaimana anda mengelakkannya? Jelas? InsyaAllah calon diberikan masa 1 minit untuk menyediakan jawapan.
Izinkan saya untuk menjawab soalan tersebut. Okey, dipersilakan. Seperti yang kita tahu, di dalam norma pandemik ini, kebanyakan pelajar membuat online business. So, untuk menjamin mereka punya sale perniagaan tu menaik, saya akan menyediakan satu platform IG, Instagram yang itu untuk college, official memang untuk pelajar KPM-IM, dan saya akan membahagikan ikut kategori seperti kalau ada yang jual makanan, saya akan asingkan skincare, baju, apa-apa saja barang kita akan mengikut kategori. Dan setiap post feed di IG tu akan sama mengikut kategori dan akan diberi template kepada para peniaga yang ingin menjual. Sebabnya kalau kita tengok seperti media sosial Telegram, orang kebanyakannya pelajar jangan menggunakan Tele and WhatsApp untuk mempromote dan punya IG. So dengan mengadakan official punya Instagram, KPMIM business account, so pelajar yang akan follow tersebut IG tu akan nampak apa yang para peniaga jual. Dan itu juga bukan kepada pelajar saja, boleh juga kepada alumni college, orang luar dan serta-merta lecturer. Sekian daripada saya. Baik, terima kasih kepada calon Muhammad Iskandar Zulkarnain. Seterusnya kita akan teruskan dengan sesi soal jawab bersama calon ketiga. Calon Nurul Atirah Adiana binti Zulmizam. Soalannya ialah, adakah career talk yang dibuat terbuka pada semua semester dan program atau terhad kepada semester dan program tertentu sahaja? Berdasarkan manifesto, organize a career talk as a preparation before applying scholarship or job application. Calon diberikan masa 1 minit untuk bersedia, dan jika sudah bersedia boleh terus menjawab persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyualan soalan. Untuk menjawab soalan ini, adakah career talk dibuat terbuka kepada semua semester? Career talk ini akan dijalankan, akan terbuka untuk semua semester yang semua pelajar semester yang ingin mengikuti program career talk saya. Sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada calon Nurul Atirah Adiana. Seterusnya kita akan teruskan dengan calon keempat, iaitu calon Amir Muhaimin bin Abdul Malik. Terdapat 2 persoalan. Yang pertama, manifesto e-wallet merupakan manifesto yang sama dan telah berjaya dilaksanakan di kolej oleh MPP sesi 2020-2021. Jika ingin dilaksanakan, apakah perbezaan manifesto anda dengan MPP sebelum ini? Apakah mekanisme atau cara yang akan dilakukan untuk menjalankan manifesto ini? Dan soalan yang kedua, setuju atau tidak setuju bahawa manifesto kedua anda lebih kurang sama dengan calon MPP Iskandar? Jadi, apakah kelainan manifesto yang anda ingin bawakan? InsyaAllah calon boleh melakukan persiapan dalam masa 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk menjawab soalan. Okey, baik. Untuk soalan pertama, apakah perbezaan manifesto anda dengan MPP sebelum ini?
dan apakah mekanisme atau cara yang akan dilakukan untuk mendapatkan manifesto ini. Okey, baik. Bagi pendapat saya, selama saya berada di Kolej KPM semasa semester 1, saya perasan satu perkara, iaitu pembayaran secara elektronik ini tidak digunakan ataupun tidak dibudayakan oleh pelajar KPIM sendiri. Jadi apakah kelainan saya adalah saya akan cuba untuk membudayakan dan menggunakan sistem pembayaran elektronik di kolej kepada seluruh pelajar KPMIM. Dan untuk soalan yang kedua, saya setuju bahawa manifesto saya agak sama dengan MPP Syarul Iskandar, tapi apa yang saya boleh katakan ialah saya mengaku dan saya setuju bahawa manifesto kedua saya mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Jadi apa yang saya boleh buat adalah saya boleh membuat satu kerjasama dengan MPP Iskandar ataupun MPP salon yang lain yang mempunyai manifesto yang sama dengan saya, agar perkara ini dapat dijalankan dan dilaksanakan sepenuhnya di kolej kita. Jadi saya harap jawapan saya dapat menjawab seluruh pertanyaan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Amir Muhaimin. Seterusnya kita akan teruskan dengan sesi soal jawab bersama calon kelima, iaitu calon Muhammad Aiman Faiz bin Mazlan. Persoalannya ialah, sehingga kini kaedah pembelajaran adalah secara atas talian dan kebanyakan pensyarah telah menyediakan modul atau e-book bagi setiap tak ada cukup. Bagaimana nak meyakinkan pelajar untuk pre-love book jika e-book sudah disediakan dan rata-rata pelajar ingin menjimatkan kos perbelanjaan? InsyaAllah dalam masa 1 minit. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk menjawab soalan tersebut. Baik, dipersilakan. Baiklah, berdasarkan persoalan tersebut, sehingga kini kaedah pembelajaran adalah diadakan secara atas talian. Kebanyakan pensyarah telah menyediakan modul atau e-book bagi setiap. Jadi pada pendapat saya, walaupun setiap pensyarah telah menyediakan modul ataupun e-book, tetapi ada setengah buku ataupun modul yang tidak disediakan secara terus kepada pelajar. Jadi pada pendapat saya, para pelajar boleh mendapatkan modul-modul yang lama, walaupun dia edisi lama, tetapi ianya mempunyai nilai dan juga ada ilmu yang kita boleh cari dalam tu sebagai rujukan pada masa hadapan. Sebab kebanyakan yang edisi lama dan edisi baru tidak banyak perubahan dia. Seterusnya, untuk persoalan yang kedua, bagaimana nak meyakinkan pelajar untuk pre-love book jika e-book sudah disediakan dan rata-rata pelajar ingin menjimatkan kos perbelanjaan. Okey, di sini apa yang saya ingin tegaskan bahawa pre-love book yang akan pelajar itu dapat, tidak semestinya pelajar tersebut perlu membayar. Secara logiknya, kita kemungkinan akan ada para senior yang mahu memberi buku-buku tersebut secara percuma sahaja. Jadi di situ para pelajar boleh menjimatkan kos perbelanjaan mereka. Dan di samping itu, jika difikirkan juga, kebanyakan pelajar senior yang lepas juga akan memberi buku-buku mereka kepada pelajar junior dengan harga yang lebih murah. Jadi di situ pelajar masih lagi boleh menjimatkan kos perbelanjaan beliau. Jadi tidak akan ada berlaku penipuan ataupun harga dari segi perbelanjaan. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Muhammad Aiman Faiz. Seterusnya kita akan teruskan dengan calon ke-6,
iaitu calon Atirah binti Abu Bakar. Terdapat dua persoalan. Yang pertama, being among us enrolled to KPM. Instead of focusing on the new recruitment or intake for new students, how do you view the importance of KPM-IM graduates' employability? For second question, Siswi night. Why is it only the night for Siswi? How about Siswa night? Are you only focused on Siswi when you as an MPP should focus on the students as a whole? InsyaAllah dalam masa 1 minit. Okay. Thank you for the wonderful questions. First, for the first question, instead of focusing on the new recruitment or intake for new students, how do you view the importance of KPM-IM graduates' employability? So I take this question as an improvement from my manifesto. So if we can do both, why not both, kan? So we focus on new recruitment and also the graduates' employability. But in other perspective, I believe that our lecturer themselves already provide a lot of program focusing about the graduates' employability itself. Like maybe also, I believe previous MPP also did some program about focusing the graduates' employability. Why I choose focusing on new students, because me myself and I believe a lot of high school students didn't recognize KPM, didn't recognize IPMA, because we were taught during high school to just fill in UPU. If you go out and ask high school student, do you know SPUPIM, SPUPIM? They will ask, what is that? Oh, Mara have college, something like that. So my focus is to bring the new juniors, because we take the majority. A lot of the college student, we know our credibility. We know when we graduate, which path we know better. These high school student, they don't know what's coming in the future, what's ahead them, what's the various choices. Because I believe Mara really provide a lot of choices, but not all high school students know. That's why I focus on new students. Second, why it is only the night for Siswi. I believe I did not state that I will not do for Siswa night. Because I am a Siswi myself, and for 2 sems I was in college, I see how Siswa are more active. We can see in the field, going to gym, going to cafe, even cafe. They are mostly Siswa we see, because Siswi choose to stay in the room because they think that going to college only for study, go class, end of the class, go class, end of the class. They don't go to field for activities. So I take this opportunity to bring Siswi to be more competitive. If you watch my video, you know my aim is to make Siswi more competitive so that they will go to field, go to Riada, go to gym, prepare or OTD, stay clean. Because I see the lack from the Siswi side. Because I see Siswa is more active in our college. That's it. I hope I answer your questions. Thank you. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Atirah binti Abu Bakar. Seterusnya kita akan teruskan dengan calon ketujuh kita pada malam ini, iaitu calon Siti Aisyah Kamilia binti Azman Effendi. Persoalannya adalah, adakah anda telah meletakkan sasaran yang jelas untuk menjadi seseorang esko atau jawatan tertentu sekiranya terpilih menjadi MPP? Dan jika anda tidak berjaya untuk memegang jawatan tersebut, bagaimana cara anda untuk menghadapinya? InsyaAllah dalam 1 minit.
Terima kasih atas soalan ini. Assalamualaikum. Sekali lagi, adakah saya telah meletakkan sasaran yang jelas untuk menjadi seorang exco atau jawatan tertentu sekiranya telah terpilih menjadi MPP? Mungkin, ya. Dan jika saya tidak berjaya, bagaimana cara untuk saya menghadapinya? Baiklah, andai kata saya tidak berjaya untuk menjadi exco atau jawatan tertentu yang telah ditarget oleh saya tetap akan memegang amanah dan menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang exco dan dalam masa yang sama akan masih merealisasikan manifesto saya. Harap jawapan saya ni dapat menjawab soalan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Siti Aisyah Camelia. Seterusnya kita akan teruskan dengan calon seterusnya. Calon Sarah Julia Aisyah binti Abdullah Ayub. Terdapat dua persoalan. Yang pertama, jika menggunakan buku-buku lama atau pre-love dari senior, bagaimana sekiranya terdapat update pada buku tersebut atau penukaran silibus kepada sesebuah subjek? Dan soalan yang kedua, soalan ini ditujukan khas kepada calon MPP Sarah Julia. Berkenaan dengan manifesto anda Oh My Mandarin, minta calon kongsikan bagaimanakah anda hendak menjalankan program Oh My Mandarin kepada pelajar atau rough idea berkenaan manifesto tersebut. InsyaAllah, persiapan dalam masa 1 minit. Okey, terima kasih atas soalan yang sangat menarik dan hai sekali lagi. Okey, jika menggunakan buku-buku lama atau pre-love dari senior, bagaimana sekiranya terdapat update pada buku tersebut atau penukaran silibus pada sesebuah subjek? Okey, walaupun ada update pada buku tersebut, semua buku ada nilai dia. Dalam buku itu, walaupun ada update, dia still ada ilmu walaupun sedikit. Tak maksud saya. Okey, untuk soalan kedua saya, untuk program Oh My Mandarin, jika saya terpilih menjadi MPP dan saya akan menjalankan program ini, program pertama saya akan buat, saya akan kumpul dulu pelajar yang ada basic Mandarin yang ingin membantu saya sama-sama untuk membuat program Oh My Mandarin ini. Maksud saya akan kumpulkan semua pelajar yang ada basic Mandarin dalam 10 ataupun 15 orang, and then lepas dah kumpul tu, saya akan terus kepada membuat program seperti Hari Mandarin Day. Macam saya akan kumpulkan sehari tu untuk buat program Mandarin, ataupun saya juga akan wujudkan Instagram khas untuk Oh My Mandarin saya, dan juga akan mengadakan kuis-kuis mingguan untuk Oh My Mandarin. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Sarah Julia Aisyah. Seterusnya, kita akan teruskan dengan sesi soal jawab bersama calon Muhammad Hakim bin Badrul Syam. Soalannya ialah, bagaimanakah cara anda untuk menarik minat para pelajar untuk mengambil bahagian dalam menjayakan manifesto anda dan menyertai aktiviti di college? InsyaAllah dalam masa 1 minit. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang telah diajukan berkenaan dengan cara untuk bagaimana menarik minat para pelajar untuk mengambil bahagian dalam menjayakan manifesto saya dan menyertai aktiviti di college. Baiklah, berkaitan dengan manifesto saya yang pertama iaitu mengadakan pengenalan terhadap model United Nations kepada para pelajar. Untuk pengetahuan para penonton, model United Nations merupakan sebuah simulasi persidangan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB seperti mana yang telah saya jelaskan dalam video manifesto saya. Jadi bagaimana untuk saya menarik minat para pelajar dalam menyertai manifesto saya ini ialah pertama sekali ialah dengan mengadakan
serta mewujudkan poster-poster supaya kita semua dapat mengetahui tentang aktiviti-aktiviti yang seterusnya yang bakal dijalankan, bukan sahaja aktiviti yang dijalankan oleh saya sendiri, malah juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh para calon yang sekalian. Seterusnya, saya juga boleh membuat sebuah kolaborasi bersama dengan salah satu kelab yang wujud di KPIM, iaitu DEC Highcom Club, di mana DEC Highcom Club ini mereka menitik beratkan tentang meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan para pelajar. Jadi dengan kolaborasi ini kami akan mewujud satu marketing ataupun marketing yang disebutkan supaya kita dapat menarik lagi minat pelajar untuk menyertai aktiviti-aktiviti seterusnya, bukan sahaja aktiviti yang diwujudkan oleh saya sendiri, malah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh para calon sekalian. Itu saya daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Muhammad Hakim. Kita akan teruskan dengan calon seterusnya, iaitu calon Nurul Humairah binti Nur Hamdi. Persoalannya adalah, adakah Career Preparation Workshop akan diadakan bagi pelajar tahun akhir yang mengambil internship sahaja seperti DEC, DCD dan DCN ataupun meliputi semua pelajar? InsyaAllah dalam masa 1 minit. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada soalan tersebut. Jadi, Career Preparation Workshop ini saya telah bertumpukan kepada pelajar tahun akhir, dan itu kita lebih general lah. Jadi sebab saya juga pernah melibatkan diri dalam workshop ini, dan workshop ini telah dilakukan secara fizikal, iaitu face to face. Dan jika saya telah membuat anggaran pengiraan average jumlah untuk melibatkan mereka di dalam workshop ini, lebih harganya lebih murah jika lebih ramai para pelajar yang menurut serta. Dan juga saya rasa workshop ini sangat memberi satu ilmu yang baharu yang saya yakin para pelajar yang bakal menempuh internship tidak mengetahui ilmu tersebut. Contohnya seperti cara grooming etiquette dan juga professional interview. Saya juga tahu bahawa terdapat juga persoalan di kalangan para pelajar bahawa manifesto saya ini mungkin telah dicadangkan oleh beberapa manifesto MPP yang lain, dan saya telah mengambil kira bahawa jika saya terpilih untuk menjadi MPP, saya juga boleh berkolaborasi dengan MPP tersebut untuk menjayakan manifesto ini, dan saya yakin jika ia dilaksanakan akan mendapat sambutan yang lebih tinggi oleh para pelajar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Nurul Humairah binti Nur Hamdi. Dan insyaAllah untuk calon terakhir kita pada malam ini, dipersilakan semula calon yang pertama, calon Idina Syahira binti Zulkifli. Subhanallah, boleh dengar? Boleh. Okay. I'm really sorry. First of all, I'm really sorry for the inconvenience caused. My internet just went haywire. So regarding the question that I was asked, thank you very much to those who asked this question. So the first question, what if the students from other course mates stick to their own group? What can we do to prevent this from happening? So first of all, we need to break these groups into other groups. We need to break all these course mates towards other groups. The meaning is that I said that during the Unwin Yourself night, we're going to do fun activities such as playing board games and such. So when we're playing these board games, of course, there's a lot of team members needed for the board games, right? So the rules is that you need to have, your group needs to be from other courses. And also the MPP in charge for this
program should also do a list of the members in advance so that this problem like classmates sticking to their own friend group can be resolved. And then for the second question, what is the duration time or is there any specific time for this, is that I mentioned in my video, the date you can pick it yourself. The students can pick themselves. The reason this is because I don't want to interrupt this other student schedule. So what we're going to do is that before we do this unwin yourself night, we're going to do a questionnaire or like bancian so that we can do the program when the students want to do the program. And also the duration time is that I could say like 2 hours, approximately 2.5 hours, because first of all we're going to do like watch movies or play board games. Keep in mind that when the program we do when we do watch movies, then we're only going to watch movies that night. We're not going to do board games. So that itself will save time. Yeah, I think that is the answer. Thank you very much. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Irina Syahira atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua calon atas jawapan yang telah diberikan terhadap soalan Q&A sebentar tadi. Diharapkan jawapan daripada para calon dapat menjawab persoalan daripada para pelajar KPM Menjeram Mahkota. Baiklah, untuk sesi seterusnya merupakan sesi soalan umum di mana setiap daripada calon MPP boleh menjawab persoalan ini dan membuka mic untuk menjawab persoalan. Dalam masa yang sama, jika terdapat mana-mana pelajar ataupun para pensyarah yang ingin menanyakan soalan, boleh sediakan soalan di ruangan chat. Baiklah, bagi soalan umum yang pertama, setiap orang mempunyai kelemahan tersendiri. Cuba kongsi apakah kelemahan anda dan bagaimanakah anda mengatasi kelemahan tersebut dengan menyertai MPP. Dan soalan yang kedua, apakah pandangan anda terhadap pilihan antara populariti dan bakat serta ciri kepimpinan. InsyaAllah setiap calon diberikan masa 1 minit untuk memikirkan jawapan dan mana-mana calon yang ingin menjawab boleh membuka mikrofon dan menjawab persoalan. Boleh saya cuba jawab? Okey, boleh insyaAllah. Okay. Untuk soalan pertama, setiap orang punya kelemahan tersendiri. Cuba kongsi apakah kelemahan anda dan bagaimanakah anda mengatasi kelemahan tersebut dengan menyertai MPP. Pertama sekali, saya agak lemah dalam bidang membuat akaun dan juga bajet. Saya sebenarnya jurusan akaun sewaktu sekolah rendah dan juga saya berpeluang untuk belajar tentang akaun, ekonomi dan sebagainya lah. Tapi apa yang saya sedar sewaktu saya sekolah dulu adalah saya lebih cenderung kepada bidang bahasa. Jadi apabila saya menyertai MPP, saya yakin akan ada opportunity untuk saya baiki kelemahan saya dengan sebab bila kita join MPP akan ada banyak paperwork, akan ada banyak event yang memerlukan kita buat budgeting dan sebagainya. Jadi sedikit saya boleh belajar cara-cara untuk buat bajet, cara-cara untuk menguruskan sebuah organisasi punya kewangan dan sebagainya. Jadi, untuk soalan dua, saya perlu jawab soalan dua sekali ke? Boleh, kalau calon ada jawapan untuk jawab, boleh jawab soalan yang kedua juga. Okay.
Jawapan saya untuk kedua, apakah pandangan anda terhadap pilihan antara populariti dan bakat serta ciri kepimpinan? Sebenarnya apabila kita cakap pasal populariti, ramai sebenarnya individu yang in this time they are only look forward because of their looks, disebabkan orang punya kecantikan, orang punya penampilan dan sebagainya. Tapi individu tersebut tak ada soft skill yang bagus, tak ada cara untuk memimpin dengan bagus. Kita buat situasi individu A yang mempunyai 1,800 followers di Instagram dan juga individu B yang mempunyai 300 followers di Instagram. Tapi individu A dia kurang dalam bidang soft skill, dia lebih kepada bidang menulis atau sebagainya. Dia kurang yakin bila nak bercakap di halayak ramai dan sebagainya. Tapi individu B yang hanya mempunyai 300 orang followers pandai bercakap di halayak ramai, boleh membuat critical thinking, boleh problem solving dan sebagainya. Tapi disebabkan individu A lagi popular, individu A diberikan jawatan tersebut. Saya tak rasa ini adalah adil bagi individu B, sebab kita tahu individu B sendiri ada ciri kepimpinan dan bakat. Jadi kenapa kita perlu lihat penampilan dan sebagainya, jumlah followers dan sebagainya bila kita memilih pemimpin kita. Jadi itulah jawapan saya untuk nombor 1 dan nombor 2. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon. Sebentar, kepada para pelajar, soalan yang ditanya perlulah ditanyakan kepada para calon MPP sahaja. Untuk soalan yang telah diajukan di ruangan chat, harap maaf, soalan tersebut tidak dapat jawab kerana soalan tersebut adalah hanya ditentukan oleh pihak pengurusan dan atas klausa pengurusan sahaja. Harap maklum. Baiklah, seterusnya dipersilakan mana-mana calon MPP untuk menjawab mana-mana soalan umum, kedua-dua soalan umum. Dipersilakan. Baiklah, izinkan saya untuk menjawab soalan yang pertama, iaitu setiap orang mempunyai kelemahan tersendiri. Cuba kongsikan apa kelemahan diri sendiri dan bagaimanakah anda mengatasi kelemahan tersebut dengan menyertai MPP. Baiklah, mengikut pandangan saya, kelemahan saya ialah kurang keyakinan diri. Kerana sejak dari sekolah lagi, saya sering berasa insecure and I constantly feel that I'm constantly feel worried about myself. So one of my so how do I overcome these insecurities? By joining competition, by challenge myself in joining competition such as debate competition. So dari situlah saya meningkatkan lagi keyakinan diri saya. Jadi dengan menyertai MPP ini, saya ingin menolong para pelajar di kolej sendiri untuk meningkatkan lagi keyakinan mereka sendiri. Seperti mana manifesto saya yang kedua, iaitu meningkatkan ataupun memupuk kesedaran kesihatan mental yang lebih efektif di kolej kita. Saya percaya ada di kalangan kita sendiri yang sering berasa kurang keyakinan diri. Mereka sering berasa insecure terhadap mereka sendiri. Jadi saya ingin menolong orang-orang seperti begini untuk meningkatkan lagi keyakinan diri mereka dengan mewujudkan satu sistem sokongan di mana kita memberi sokongan yang padu terhadap individu tersebut supaya individu tersebut berasa lebih yakin dan percaya akan diri sendiri, kerana setiap seorang daripada kita mempunyai kelebihan kita sendiri. Cuma bagaimana untuk kita berasa yakin dan berasa percaya akan diri sendiri untuk menonjolkan bakat kita sendiri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada calon Muhammad Hakim. InsyaAllah untuk sesi jawapan daripada calon akan dibuka lagi kepada 2 orang calon untuk menjawab soalan umum. Okey, Assalamualaikum. Saya ingin menjawab soalan pertama dahulu. Kelemahan saya tersendiri. Calon Atira binti Abu Bakar. Okey. Kelemahan saya tersendiri yang saya rasa saya boleh betulkan kalau saya menjadi seorang MPP ialah lebih approach orang lain, besarkan circle saya sendiri, sebab setakat ni circle saya agak
tertumpu kepada orang yang sama sejak dulu. Jadi menjadi seorang MPP saya boleh besarkan circle. Dan tanggungjawab MPP itu saya boleh gunakan untuk approach orang-orang yang pasif, orang-orang yang diam, orang-orang yang tidak participate in anything. Jadi saya mau menggunakan tanggungjawab dan MPP itu sendiri untuk approach orang-orang sebegini, orang-orang pasif terutamanya. Sebab kelemahan saya ulang sebab circle saya kecil. Okey, yang kedua, apa pandangan saya terhadap pilihan antara populariti dan bakat serta ciri kepimpinan? Benda boleh dua, kenapa mahu pilih satu? Dengan bakat serta ciri kepimpinan, kita boleh menjadi popular. Dan dengan populariti itu sendiri, kita popular. And then, kita popular sebab apa? Mungkin at first sight kita popular sebab physical appearance. Tapi an individu dia akan rasa dia kena buat something yang jadi remarkable. So, orang yang popular ni, dia akan cari sendiri bakat dia. Dia akan cari sendiri bakat dia, oh saya cantik and boleh menyanyi. So dia boleh ada dua, populariti dan bakat. Dan sebaliknya, kalau dia kurang dari populariti tapi dia ada bakat dan ciri kepimpinan, secara langsung dia akan jadi popular. Orang yang berkepimpinan confirm popular dan orang yang popular confirm boleh melatih diri untuk berkepimpinan dan confirm ada bakat. Setiap orang ada bakat tersendiri. Jadi saya ulang, kalau boleh dua kenapa mahu satu? Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Adirah binti Abu Bakar. InsyaAllah seterusnya calon yang terakhir untuk menjawab soalan umum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Umairah binti Nur Hamdi ingin menjawab soalan yang telah diajukan, iaitu saya amat terkesan dengan jawapan daripada saudari Atira dan juga Edina, kerana saya yakin kedua-dua jawapan itu amat mematuhi, amat menjawab persoalan tersebut. Daripada jawapan saudari Atira, iaitu kenapa mahu satu jika kedua-duanya kita boleh dapat. Saya rasa itu merupakan satu konsep yang sangat waras untuk kita fikirkan balik, iaitu jika orang itu mempunyai bakat, dia orang pasti popular. Dan juga orang yang popular itu sendiri mustahil dia orang tidak mempunyai apa-apa bakat yang terpendam daripada diri mereka sendiri. Dan saya rasa kedua-dua jawapan tersebut amat menjawab soalan yang telah diajukan, dan juga saya ingin menjawab kepada soalan yang pertama, iaitu kelemahan tersendiri. Bagi saya soalan ini amatlah personal jika ditanya, dan saya ingin mengutarakan iaitu salah satu kelemahan diri saya seorang yang rarely settle for good enough. Ini seperti jika saya rasa kenapa, contohnya seperti manifesto saya kan, yang saya ingin mewujudkan career preparation workshop. Kadang-kadang saya ada terfikir, saya ingin melibatkan semua pelajar sebab saya rasa lebih baik ramai terlibat dalam program ini, kerana lebih ramai the better it is. Tapi sebab itu saya juga berpegang pada prinsip saya, iaitu each member of the team, iaitu MPP sendiri mempunyai peranan mereka masing-masing, dan saya yakin mereka boleh membantu saya untuk guide, kerana mereka boleh guide saya dengan cara, mungkin pelajar sekian tidak diwajibkan untuk menyertai program yang telah dilaksanakan sekian. Dan saya rasa itu antara kelemahan diri saya yang saya rasa semua pihak perlu diinformkan terlebih dahulu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Nurul Umairah dan juga kepada para calon yang sudi untuk menjawab soalan umum yang disediakan sebentar tadi. Baiklah, kita akan teruskan lagi majlis pada malam ini dengan sesi persoalan di Teams. Soalan yang pertama, saya nak tanya, kalau calon ingin laksanakan manifesto, bagaimana dengan manifesto MPP yang dulu? Ingin teruskan atau tidak?
InsyaAllah mana-mana calon yang ingin menjawab? Izinkan saya untuk menjawab. Baik, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Soalannya, jika terdapat manifesto daripada MPP yang sebelum ini, adakah akan diteruskan atau tidak? Pada pendapat saya, para MPP akan berbincang adakah manifesto itu mempunyai kebarangkalian yang tinggi dapat dilaksanakan dan manifesto itu bernas. Dan bagi pendapat saya, mengapa tidak untuk kita melaksanakan manifesto tersebut kalau ianya dapat memberikan kebaikan kepada seluruh warga KPIM. Jadi itu sahaja jawapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon Amir Muhaimin. Untuk soalan seterusnya, saya ada soalan yang ingin diajukan kepada saudara Iskandar Zulkarnain. Saudara, saya sangat berminat dengan manifesto saudara dalam menyokong para pelajar untuk belajar soft skill. Boleh saudara terangkan dengan lebih mendalam mengenai manifesto saudara? Soalan ini ditujukan kepada calon Iskandar Zulkarnain. Terima kasih kepada saudara Hafiz yang menanyakan soalan tersebut. Sebenarnya manifesto saya yang pertama itu merupakan berkait rapat dengan manifesto kedua saya. So dengan soft skill, kita dapat membuat desain seperti poster. Saya bagi satu contoh, marketing. Bila satu pelajar tu ingin menjual barang mereka seperti contoh Chocojar, kebanyakan yang saya tengok mereka hanya menulis dan hanya letak gambar tersebut. Kebanyakan orang akan skip, macam tak tengok pun benda tu. Dan kebanyakan mereka guna kat WhatsApp status and IG story kan. Okay, so bila dengan membuat soft skill, dengan membuat design poster and video, itu akan lebih menarik mata pelanggan untuk melihat item tu apa benda sebenarnya. Apa kelebihan dia, apa dia punya kesilapan dia, apa keistimewaannya. So dengan membuat poster tu, kita dapat menaikkan marketing dan dapat menaik tumpuan lebih ramai pelajar untuk membeli item yang para pelajar jual. So dengan soft skill tu, kalau saya akan membuat channel YouTube yang khas untuk college, untuk mengajar apa perkara yang untuk dalam membuat design, dan jika akan adanya mode face to face, kita akan membuat bengkel. Okay, dan itu saja daripada saya. A little help will not hurt, right? Thank you. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada calon Muhammad Iskandar Zulkarnain atas jawapan sebentar tadi. Baiklah, jika ada mana-mana pelajar maupun pesyarah yang ingin menanyakan soalan, boleh tekan di ruangan chat. Terdapat satu soalan. Saya ingin bertanya kepada saudara Iskandar Zulkarnain, siapakah akan jadi tenaga pengajar untuk manifesto soft skill saudara? Terima kasih kepada yang bertanya, Ahmad Firdaus. Okey, tenaga pengajar itu sendiri adalah saya, dan sebenarnya saya ada tim saya sendiri yang bukan berada di college lah. So saya mungkin akan menjemput mereka untuk mengajar tersebut dan share ilmu dalam design. Sebab lagi bagus kalau kita ada ilmu, kita share. So dengan menjemput orang luar akan menambah lagi ilmu pengetahuan tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, kepada mana-mana pelajar yang ingin bertanyakan lagi soalan. Saya ada soalan. Okey, dipersilakan. Saya ada persoalan kepada saudari Sarah Julia Aisyah.
Untuk pre-love book sales tu nak buat online ke macam mana? Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey, kalau anda semua ada tengok video saya dekat Instagram KPMIM, saya tak nyatakan pre-love book sale tu saya akan buat online ke saya akan buat secara face to face. Sebab kita tak boleh predict the future. Kita tak tahu lagi lepas vaksin COVID-19 ni kita boleh cuba face to face ke tak. So kita ikut atas keadaan semasa. Kalau kita masih belajar secara online, kita akan buat secara online. Mungkin saya akan buat platform Telegram. So semua penjual dan pembeli boleh berurusan di situ. Tapi kalau kita dah boleh jumpa secara bersemuka, boleh membuat program secara bersemuka, saya akan membuat pre-love book sale tu di PSN ataupun di kafe KPMIM. Saya rasa itu sahaja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Sarah Julia Aisyah. InsyaAllah dan mana-mana pelajar ataupun pensyarah yang ingin bertanyakan soalan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfakri bin Zulkifli. Saya ingin bertanya pada calon-calon, jika calon-calon dilantik menjadi majlis program pelajar lah bagi semester ini, sesi ini, adakah anda bersedia untuk dipanggil semula ke kolej untuk menjalankan apa-apa aktiviti yang telah dirangka oleh pihak kolej lah, macam dari segi kesanggupan anda? Dan adakah ia satu tindakan wajar atau tidak? Siapa boleh jawab? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sir Zul atas persoalan yang diberikan sebentar tadi, dan insyaAllah mana-mana calon yang ingin menjawab boleh menjawab. Assalamualaikum, izinkan saya untuk jawab soalan daripada Sir Zul. Pada pendapat saya sanggup untuk menghadirkan diri ke college untuk menjalankan aktiviti yang akan dijalankan, sebab saya rasa bila kita face to face dengan pihak pengurusan untuk melaksanakan program, ia akan menjadi lebih berkesan, sebab bila secara online ni dia akan jadi terlalu terhad antara MPP dengan pihak college, juga dengan terhad kepada antara MPP juga, sebab sebelum ini saya berpengalaman untuk menjadi sekretariat MPP sebelum pada sesi yang lepas. Bila saya nampak bila ada certain ahli MPP yang tinggal di rumah dan juga ada yang tinggal di college, tenaga kerja untuk melaksanakan satu program tu agak terhad, sebab ada yang daripada jarak jauh kan duduk di rumah dan juga di college. Okay, sekian saja, itu sahaja jawapan saya. Baik, terima kasih kepada calon Nur Atira. InsyaAllah kita terdapat lagi 2 soalan terakhir, dan kerana kita kesetukan masa, kita akan menanyakan berbaki lagi 2 soalan saja. Baiklah, soalan yang pertama, kenapa anda memilih untuk menjadi MPP? Apakah kelebihan yang ada pada diri anda yang melayakkan anda untuk menjadi MPP? Soalan yang pertama. Okey, saya akan menjawab soalan ini. Pendek saja dan beri peluang kepada calon lain untuk menjawab soalan yang sama. Okey, mungkin kelebihan saya mampu membahagikan masa dalam
bidang kepimpinan dan dalam akademik saya sendiri. Dan jika anda ingin tahu apa lagi kelebihan lain, undi dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon MPP Atira. Mungkin ada lagi seorang calon lagi ingin menjawab persoalan yang pertama. Saya untuk menjawab persoalan yang sama. Baik, dipersilakan. Baiklah, kenapa anda memilih untuk menjadi MPP? Pada pendapat saya, secara peribadi, saya memilih untuk menjadi MPP kerana saya ingin saya ingin menggilap bakat kepimpinan yang sedia ada. Di samping itu, kelebihan yang ada pada diri saya akan cuba sehabis baik melalui pengalaman-pengalaman yang lepas bersama rakan-rakan seperjuangan yang lain. Jika diberi peluang, saya akan berkongsi ilmu dan menjadikan MPP menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon MPP Aiman Faiz. Untuk soalan yang seterusnya, saya ingin bertanya kepada calon Nurul Atirah Adiana, apakah intipati dan pengisian yang akan dijalankan bagi manifesto anda mengenai Career Talk? Terima kasih saudari Nik Nurul Alisha atas soalan tersebut. Mengikut plan yang saya telah susun, program Career Talk ini akan terkandung dalam dia persediaan untuk pelajar sebelum menghadiri temuduga, iaitu daripada sebelum kita menghadiri temuduga, dari segi membuat cara-cara membuat resume, macam mana kita nak datang interview, nak pakai baju apa, macam tu, soalan apa yang para panel temuduga sendiri, yang banyak soalan killer question yang panel interview boleh tanya kepada kita kan. So para peserta Career Talk ini akan diberi pendedahan kepada aspek-aspek tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon Nurul Atirah. Dan insya-Allah soalan terakhir iaitu daripada mantan MPP sendiri. Ada MPP yang manifestonya mahu membuat channel untuk para pelajar dan alumni berjual. Ada tak rasanya MPP tersebut mahu membuat merch bagi KPMIM dari pelajar? Ini juga dapat famouskan KPMIM. Merch for KPMIM made from KPMIM students. InsyaAllah mana-mana calon yang ingin menjawab persoalan tersebut boleh membuka mikrofon dan menjawab. Assalamualaikum. Saya Idina Syira ingin menjawab soalan tersebut. Untuk merge KPMIM, possible. Cuma kita perlu uruskan beberapa perkara seperti supplier dan juga bajet untuk buat, dan juga sambutan sendiri. Saya setuju yang apabila kita buat merge KPMIM memang akan meningkatkan publicity college kita, dan memang saya rasa wajar kita buat sebenarnya merge KPMIM. Itu sahaja jawapan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada calon MPP Elina Syahira atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, dengan berakhirnya sesi soal jawab bersama calon Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2021-2022, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada para calon yang telah berjaya menjawab persoalan dengan jayanya. Dan majlis juga turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelajar dan juga para pensyarah yang turut hadir bagi mendengar sesi soal jawab daripada calon-calon Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2021 dan 2022. Saya Muhammad Hayal Kusyari bermaklum mewakili ahli jawatankuasa Majlis Malam Manifesto sesi 2021-2022 ingin memohon maaf atas segala salah silap sepanjang saya mengacarakan majlis kita pada malam ini. Diingatkan kepada para pelajar supaya turut menyertai
malam manifesto, sesi soal jawab bersama calon-calon Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2021-2022 pada hari esok pada jam dan waktu serta tempat yang sama di Microsoft Teams. Diharapkan agar para pelajar dan para pensyarah dapat memberikan sokongan dan kerjasama yang baik bagi mendengarkan sesi soal jawab bersama calon-calon bagi sesi 2 pada hari esok. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih untuk malam ni. Assalamualaikum.